بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini menyambung perbahasan kita di dalam kitab Matan Abi Suja'. InsyaAllah setelah sebelum ini kita telah membahaskan tentang furudul wudu', rukun-rukun wudu', dan kita telah membahaskan tentang adab-wadab ketika kita telah membahaskan tentang istinja dan adab-adab istinja. Maka sekarang ini mula pengarang kitab masuk tentang nawaqidul wudu'. Nawaqidul wudu' maknanya perkara-perkara yang membatalkan wudu'. Kadang-kadang kita sebut dia asbabul hadath, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu dia berhadas dengan hadas kecil. Kerana hadas ada dua jenis. Sama ada hadas yang kecil dan diangkat ianya dengan wudu', atau hadas yang besar diangkat dia dengan mandi wajib. Maka perkara yang membatalkan wudu ini, fuqaha kadang-kadang menggunakan istilah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu berhadas kecil. Jadi bila kita sebut sebab-sebab hadas kecil, itu sama je bila kita kata perkara yang membatalkan wudu, perkara yang sama. Baik, pengarang kitab dia kata, والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Lalu kata dia والذي dan ada dalam nuskhah kitab yang lain dia kata 6 perkara. Kitab ni sebahagian nuskhah kata 5 perkara, sebahagian nuskhah kata 6 perkara. Baik, apa dia yang pertamanya? Pertama kata pengarang kitab, ma kharaja min as-sabilain, apa yang keluar daripada dua jalan. Sesuatu yang keluar daripada dua jalan. Persoalan di sini, apakah dia dua jalan? Maka yang dimaksudkan dengan dua jalan iaitu al-qubul wad-dubur. Qubul yakni kemaluan hadapan, yang keluar daripadanya al-baul, kencing. Ad-dubur, kemaluan yang berada di belakang.
yang biasa keluar daripadanya haid ghaib. Jadi kalau keluar sesuatu daripada kemaluan hadapan ataupun daripada kemaluan belakang, kubul atau dubur, batal wuduk. Baik, di sini sama ada yang keluar itu mu'tad atau ghairu mu'tad. Sama ada yang keluar itu normal, barang yang keluar itu normal keluar, ataupun dia tak normal keluar. Apa maknanya? Biasanya yang keluar melalui kubul, al-baul, air kencing, normal lah kalau keluar air kencing daripada kemaluan depan. Maka bila dia keluar batal wuduk. Atau yang keluar tu dia tidak normal tapi keluar. Misal contoh keluar darah. Secara normalnya darah tak keluar, kan? Daripada kemaluan. Tapi kalau keluar, batal wuduk orang tersebut. Sama ada yang keluar itu mu'tad, normal, ataupun ghairu mu'tad, tidak normal. So dalam dua keadaan batal wuduknya. Daripada kemaluan depan atau belakang. Apa yang normal keluar daripada belakang? Tahi. Itu normal keluar daripada belakang. Tapi kalau keluar darah, kita kata abnormal, tak normal. Tapi kalau keluar juga, batal tak wuduk dia? Batal wuduk dia. Dia sakit, maka dia terang najis dia, maka bawa kepada luka, keluar darah, maka orang ini dia batal wuduk dia ke tak wuduk dia? Tak keluar tahi, tapi keluar darah, batal. Kerana darah itu abnormal. So kita dah sebut sama ada something yang dia mu'tad, normal, ataupun dia bukan normal. Contoh yang kita berikan tadi, maka batal wuduk. Sama ada yang keluar itu something yang ada hajam. Hajam ni barang yang ada jiri, ada timbangan, ada ukuran, ada saiz, macam air kencing, ada saiz macam tahi, ada saiz baginya. Atau yang keluar itu something yang tak ada baginya saiz. Misal contoh apa? Misal contoh angin, kentut keluar, tak ada baginya saiz. Laisa lahu hajam. Nak letak saiz macam mana? So tak ada baginya saiz, tetapi batal tak wuduk kalau keluar daripadanya, batal. Sama ada daripada kemaluan depan, dan kadang-kadang ni berlaku pada perempuan, keluar daripada kemaluan depan. Yang keluar daripada kemaluan belakang tu biasa. Yang kadang-kadang berlaku dia keluar daripada kemaluan depan, jika ia angin keluar daripada kemaluan depan dia, batal wuduk dia. So sama ada something yang keluar itu dia hajam, something ada ukuran, ataupun ianya tidak ada ukuran, seperti angin contoh kita beri tadi, maka batal tak wuduk dia? Maka batal wuduk dia. Tetapi ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengecualikan sesuatu perkara yang keluar daripada kemaluan hadapan, iaitu mani. Kata ulama, ghairal mani, melainkan mani. Sekiranya mani yang keluar itu ialah mani dia sendiri, maka kalau sekiranya mani itu mani dia sendiri, kalau keluar mani menjadikan orang itu wajib mandi, wajib. Tapi batal tak wuduk dia? Kata ulama, semata-mata keluar mani
semata-mata keluar daripada seseorang itu mani, maka itu tidak membatalkan wuduk. Tetapi boleh tak solat dia tanpa mani wajib? Tak boleh solat melainkan dia mani wajib. Dari satu sudut batal wuduk ke tak batal wuduk, fuqaha asy-Syafi'iyah kata tak membatalkan wuduk. Tetapi boleh tak solat tanpa dia mani wajib? Tak sah solat dengan tanpa mani wajib, kerana walaupun dia tak berhadas dengan hadas yang kecil, tapi dia berhadas dengan hadas yang besar, iaitu keluar daripadanya mani. Bukankah salah satu sebab berhadas dengan hadas besar keluar mani? Maka orang ini dia berhadas dengan hadas besar, dia tak boleh solat melainkan dia melakukan mani wajib terlebih dahulu. So dalam mazhab Syafi'i, semata-mata seseorang itu keluar daripadanya mani, maka itu tidak membatalkan wuduk. Tak membatalkan wuduk. Adapun yang kita sebut ini, yang dia tidak keluar mani dengan tanpa jima. Kerana mani boleh juga keluar dengan tanpa jima. Adapun kalau sekiranya keluar daripadanya mani melalui proses jima, dia jima isteri dia, maka kata ulama, bukankah bersentuhan dia dengannya batal wuduk dengan cara yang lain. Jadi yang kita sebutkan keluar mani hanya bukan dengan jalan jima, bukan dengan jalan jima. Baik, maknanya kalau dia sentuh isterinya, jadi batal wuduk dia dengan cara sentuh yang nanti kita akan sebut tentangnya. Adapun semata-mata keluar je tanpa dia buat jima, tanpa dia sentuh isterinya, maka ini yang dimaksudkan oleh fuqaha Syafi'iyah tidak membatalkan wuduk, tapi mewajibkan mandi. Tak boleh dia solat hinggalah dia mandi wajib terlebih dahulu. Habis. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wan-nawmu ala ghairi hayatil mutamakkinin. Baik, di antara perkara yang membatalkan wuduk ialah seseorang itu dia tidur. Seseorang itu dia tidur. Dan tidur yang bagaimana batal wuduk? Kerana kita akan sebut nanti ada posisi tidur yang tidur itu tidak membatalkan wuduk. Tapi yang kita sebut dekat sini, yang dimaksudkan dengan tidur yang membatalkan wuduk ialah tidur yang tidak tetap papan punggung. Yang tidak tetap papan punggung. Maknanya papan punggung dia tidak berada pada tempat, pada lantai. Maka kalau sekiranya tidur dengan tanpa tetap papan punggung, maka batal wuduk dia. Baik. Misal contoh, tapi kalau dia tetap papan punggung, contoh dia apa? Misal contoh seseorang tu dia datang kuliah, kan? Ataupun dia datang khutbah, kerana dia sangat penat, lalu dia tertidur dalam keadaan papan punggung dia tetap. Di sini hendaklah kita faham apa makna papan punggung dia tetap. Papan punggung dia letakkan pada lantai sekira-kira dia merasa tenteram dan aman daripada keluar angin daripadanya. Maknanya bila dia duduk dengan posisi duduk yang macam ini, kita contoh duduk macam itu, biasanya tak keluar angin, tak keluar kerana tempat duduk dia ini kena pada lantai.
Berbeza kalau dia menyengging, ini tak aman lagi untuk keluar angin dari badannya. Atau begini, ini tidak aman lagi keluar angin dari badannya. So itu kita panggil tak tetap papan punggung. Tapi disyaratkan rantai macam ini juga. Kalau sekiranya macam orang dulu-dulu dia naik kenderaan seperti unta. So kalau dia duduk atas unta dan dia klik atas unta macam tu, ini dipanggil duduk tetap papan punggung. Tak disyaratkan lantai macam ini je. Janji bila dia letakkan papan punggung dia ada keamanan. Tak ada ruang yang ada di antara kedua-duanya sehingga dia rasa aman keluar daripadanya angin. So dia rasa ini dengan dia buat macam ini tak keluar daripadanya angin. Kentutlah. Maka kalau dia tidur dengan tetap papan punggung tak batal wuduknya. Saya beri contoh, kalau orang itu dia balik ke Kelantan, balik ke Terengganu, dia dah salat Isya. Okey. Kemudian dia naik atas bas, dia pun sampai ke RMR masuk waktu subuh. Okey. Dengan wuduk dia ambil dia salat Isya tadi, boleh tak dia salat subuh? Kalau orang ini di atas bas, dia duduk dengan macam ini, tanpa dia angkat punggungnya hingga ada ruang terbuka untuk keluar angin, dia tetap apa punggung dia, maka orang ini tak perlu dia buat wuduk yang baru. Sah solat dia kerana dia berada dalam kedudukan tetap papan punggung. Walaupun daripada semalam dia duduk macam tu sampailah ke pagi. Beza lagi kalau orang tu dia duduk dekat dinding macam ni, kemudian dalam kuliah dia tidur, bangun-bangun duduk begitu lah. Itu dah batal wuduk dia. Okey? Itu batal wuduk dia. Ataupun bangun-bangun dia dah macam itu, bangun-bangun dia dah terlentang sudah, itu batal wuduk dia. Itu batal wuduk dia. Okey? Atau dia bangun-bangun dia dah duduk dalam keadaan sujud ke depan dia, terangkat punggung dia, itu dah batal wuduk dia. So ini yang kita maksudkan duduk yang tetap papan punggung, yang duduk macam ini dan posisi ini sahaja yang tidak membatalkan wuduk jika dia tidur. Kalau orang tu tidur dalam posisi tetap papan punggung yang saya contohkan ini, maka tidak batal wuduk. Kalau sekiranya dia tidak duduk macam ini, dia tidur sambil berdiri. Kalau dia tidur sambil berdiri, maka batal wuduk dia. Walaupun dia letakkan dalam punggung dia kapas, dia saltek lagi, misalnya contoh. Saya bagi contoh sajalah supaya antum faham makna yang disebut oleh para ulama ini. Andaikan macam tu, orang tu dia tak buat macam tu, cuma kita nak bagi faham makna. Katakan dia sumbat kapak dekat punggung dia saltek lagi, dia pun tidur berdiri. Dia balik penat kerja, nak balik ke rumah guna LRT atau MRT baru ni, so dia tidur di atasnya dalam keadaan berdiri, batal wuduk dia. So posisi berdiri tidak dimaafkan. Ataupun dia tidur menyerap atau terlentang, dia tutup lubang bubur dia tutup dengan santai misalnya tu, batal wuduk dia. Kerana kedudukan ini kedudukan yang tidak tetap papan punggung. Baik, hanya isu tidur ini diberi kemaaf yang tidak membatalkan wuduk ialah tidur yang posisinya satu je, iaitu posisi tetap papan punggung. Ini sahaja yang tidak membatalkan wuduk. Ini sahaja yang tidak membatalkan wuduk. Kerana bila dia duduk macam ini, saya contoh dari masa dia dengar khutbah, dia duduk macam tu, dia bangun. Setelah itu dia tengok posisinya sama macam sebelumnya.
So dia boleh iktibarkan wuduk dia masih ada, dan dia solat tanpa ambil wuduk yang baru. Berbeza lagi kalau sekiranya dia bangun posisinya dah berubah, menyengging ke kanan, menyengging ke kiri, atau dia terlentang sudah, atau dia meliarap sudah, maka batal wuduk dia. Okey? Ini batal wuduk dia. Ini yang kedua yang disebut oleh pengarang kitab. Yang kedua yang disebut oleh pengarang kitab. Kemudian wasadisu yang ketiga, zawalul aqal. Zawalul aqal maknanya hilang akal. Yang kita maksudkan dengan hilang akal itu ialah hilangnya daya dia berfikir, daya dia tamyiz, dia tidak lagi dikira mumayyiz. Maknanya akal dia jadi tertutup. Misal contoh, disebabkan apa akal dia jadi hilang? Hilang di sini maknanya akal dia tertutup. Misal contoh disebabkan dia gila misalnya. Orang yang gila, bukankah kita katakan dia hilang daripadanya akal? Hilang daripadanya akal. Maka orang ini kalau dia memang ada sakit gila, sama ada secara berterusan atau putus-putus, maka kalau dia berwuduk sebelumnya lalu dia jatuh gila, walaupun dia jatuh gila itu 5 minit, 15 minit, 1 jam, setelah itu dia tak boleh solat dengan wuduk yang dia ambil sebelum dia gila. Dia kena ambil wuduk yang lain kerana gila itu membatalkan wuduk. Gila dia tu membatalkan wuduk dia. So, kadang-kadang orang tu jatuh gila, kadang 1 jam, kadang 15 minit, katakan macam itu. Maka disebabkan itu batal wuduk dia. Atau sorak ni yang panggil sawan. Sawan itu membatalkan wuduk juga. Kalau orang itu dia kena ini, maka membatalkan wuduk. Sawan bukan yang keluar air, mulut air berbuih dia tu kan. So kalau orang tu dia ada penyakit ini, nampak elok tiba-tiba emosi tak stabil atau macam mana, tiba-tiba jatuh sawan. Okey, orang ini termasuk di antara orang yang, sebab tu kalau kamu tanya dia tak ingat apa yang dia buat. Orang gila ini kalau kamu tanya apa yang dia buat masa dia gila, dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia buat masa dia gila. Maka tu orang tu dia gila, dia hilang akal. Kalau dia tahu, itu bukan orang gila. Itu bukan orang gila. Baik. Kerana gila ni hilang daripadanya akal. Senang cerita sekarang ni, yang evaluate orang tu dia gila atau tak gila, doktor lah. Dia rujuk doktor. Doktor, saya ni ada isu-isu solat dan sebagainya. Saya nak tanya anak saya ni, dia ada penyakit gila ke tak gila? Kerana kita nak tahu, nak suruh dia solat ke tak perlu suruh dia solat. Kerana yang wajib solat ni orang yang tak gila, yang tak gila. Kadang-kadang anak tu memang dia gila atau hilang daripadanya akal, ayah dia suruh solat, sedangkan tak wajib ke atasnya solat. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ini? Dia kena tanya doktor yang muslim ke kafir. Walau pakar macam mana pun doktor muslim. Doktor muslim ya dia pakar. Sifat tu hari ini kita lebih sinonim dengan kita ni pakar yang boleh dipercayai, yang pakar. Okey. Adapun dia hilang akal disebabkan dia minum, yakni dia drink, dia minum arak. Kalau orang tu dia elok-elok kemudian dia minum arak, something yang memabukkan, hilang daripadanya akal.
Maka setelah dia sedar daripada mabuk, maka boleh tak dia salat dengan wuduk sebelum dia mabuk? Tak boleh. Kerana mabuk tadi membatalkan wuduknya. Di antara sebab, kerana dia termasuk ni yang kita sebut mabuk, sawang, gila dan seumpamanya, ini masuk dalam kategori zawalul aqal, hilangnya akal. Hatta sebenarnya tidur tu juga ulama kategorikan dalam hilangnya akal. Atau setengah ulama lebih cermat, dia kata akal tak hilang masa tidur, tapi ditutup. Ada ulama kata senang-senang cerita hilanglah akal. Maknanya dia kategorikan tidur tu masuk dalam hilang akal. Cuma tidur macam yang telah saya sebut, ada satu posisi sahaja tidur yang tidak dikira membatalkan wuduk. Adapun posisi-posisi yang lain itu membatalkan wuduk. Baik, habis. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala. Apa dia kata dia? Walamsul rajulil mar'atal ajnabiyyata, menyentuh di antara perkara yang membatalkan wuduk, iaitu menyentuh lelaki. Di sini maknanya lelaki dewasa. Al-mar'ata, perempuan yang dewasa juga. Al-ajnabiyyata, yakni perempuan yang bukan mahram dengannya. Kerana mahram ni siapa? Sebelum kita sebut perempuan yang bukan mahram, mahram maknanya orang yang haram kamu nikah dengannya selama-lama. Perempuan yang haram kamu nikah dengannya selama-lama, kita panggil dia mahram. Sama ada dengan sebab nasab, dengan sebab keturunan. Misalnya contoh ibu kamu, boleh tak kamu kahwin dengannya? Tak boleh. Ibu kamu tu mahram. Kakak perempuan atau adik kamu, boleh kamu kahwin dengannya? Tak boleh. Itu mahram kamu maknanya. Mak saudara kamu, sebelah ayah, sebelah mak. Okey. Mak abah tu boleh kamu kahwin dengannya? Tak boleh. Maka itu mahram kamu. Bukan ajnabiyah. So, itu mahram. Boleh jadi dengan sebab nasab. Dan boleh jadi dengan sebab radha', dengan sebab susuan. Seorang perempuan, dia susukan seorang baby, lelaki atau perempuan. Maka disebabkan dia susu baby ini dengan ibu susuan dia, walaupun bukan ibu kandung, ibu susuan. Dan ada syarat-syarat yang saya tak sebutkan di sini, bukan bab dia. Kita nak sebut tentang isu susuan ini. Syarat-syarat nak jadi ibu susuan ini disebut dalam kitab-kitab ulama. Ala kulli hal, kalau dia ibu susuan, itu mahram secara susuan. Dan patutnya boleh cadangkan kepada JPN untuk buat kad penalang susuan ini. Dulu saya pernah cadangkan juga, supaya ada kad penalang ibu susuan. Kerana dia mahram. Faham tak tuan-tuan? Ataupun jabatan agama dia ambil. Kerana dia mahram. Dan mahram tu dia melibatkan orang sekitar juga. Haram berkahwin dengan ibu dia dan mereka yang ada nasab dengan ibu dia. Nak kena tahu tu. Orang yang ada nasab dengan ibu dia. So, kakak perempuan itu haram dia kahwin dengannya. Mak saudara dia. Yang itu yang kita tak bahaskan dekat sini lah. Dan juga mustaharah. Boleh jadi mahram itu dengan mustaharah. Apa makna mustaharah? Orang kita sebut persemendaan. Misal contoh, disebabkan dia kahwin dengan perempuan ini, ibu perempuan ini yang kita sebut dia ibu mertua, bukankah dia jadi mahram? Jadi mahram. Hatta kalau dia bercerai dengan isteri dia ini, ibu mertua dia tu sampai mati ibu mertua. So dia tak boleh kahwin dengan ibu mertua dia. Kerana apa?
kerana dia mahram secara persemendaan. Anak tiri misal contoh seorang lelaki, seorang perempuan dia dah kahwin dengan seorang lelaki, dapat anak. Okey, dapat anak perempuan. Anak perempuan ini dipanggil Rabibah, orang kita panggil anak tiri. Maka perempuan ni kahwin dengan lelaki yang lain. Baik, ibu dia ni yang ada anak ni, ibu dia ni kita tengok, kalau sekiranya dia buat jima' dengan lelaki ini, anak dia tu jadi mahram dengan lelaki ini. Jika tidak, maka tak jadi mahram. Anak ini bila dia jadi mahram? Bila suami jima' dengan ibunya setelah dia berkahwin. Kalau dia tak berjima' dengan ibu dia, maka anak diri tak jadi mahram. Misalnya contoh, dia kahwin dengan seorang perempuan yang mati suami dia, yang ada anak perempuan, nikah dekat masjid, keluar masjid dia tengok anak perempuan dia cantik, dia kata saya ceraikan ibu, saya ceraikan kamu. Dia boleh tak kahwin dengan anak tiri dia? Dia boleh, kerana belum jadi mahram. Bila jadi mahram? Bila dia kahwin dengan ibunya tadi dan dia buat jima' dengannya. Itu dalam kitab fiqh banyak akan datang dalam bab kitab kita ni, perbahasan tentang perkahwinan dan nikah. Cuma apa saya sebut di sini, nak bagi faham makna mahram tu apa. Jadi mahram ni orang yang kamu haram kahwin dengannya selama-lama, sama ada dengan sebab nasab ataupun dengan sebab susuan ataupun dengan sebab persemendaan. Baik, kalau satu mahram tak batal wudu. Cuma di sini yang kita sebut ialah sentuh perempuan yang ajnabiyah, yakni perempuan yang bukan mahram. Baik, bila kita sebut sentuh lelaki perempuan yang bukan mahram, yang kita maksudkan di sini batal wudu lelaki itu ialah lelaki dewasa, dan perempuan itu ialah perempuan yang dewasa. Adapun kalau sekiranya perempuan itu dia sentuh baby, dia sentuh baby 1 tahun, baby lelaki yang umurnya 1 tahun misalnya, baby, so batal tak wudu perempuan tersebut? Kata ulama tak batal wudu. Kerana di sini ukuran dia tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang membatalkan wudu ialah sentuh lelaki yang dewasa menyentuh kulit perempuan yang dewasa yang disyahwati. Kalimah yang disyahwati ini ada perincian hukum padanya. Okey, perempuan yang dighairahi, yang disyahwati, itu yang kita maksudkan di sini. So perempuan kalau dia sama dia dengan baby yang kecil, dia tak syahwatinya, maka kalau dia sentuh baby tak batal wudu perempuan tersebut. Begitu juga lelaki yang dia dewasa, dia sentuh baby perempuan, batal tak wudu dia walaupun perempuan itu ajnabiyah, bukan mahram dia, tak batal wudu, tak batal wudu lelaki dewasa tersebut. Baik, kanak-kanak lelaki dia ada wudu, dia sentuh perempuan, kanak-kanak misal contoh umur 2 tahun, 3 tahun, dia sentuh perempuan yang ajnabiyah, yang dewasa, batal tak wudu kanak-kanak perempuan ini? Tak batal wudu. Kanak-kanak lelaki yang umurnya 3 tahun, 4 tahun, dia sentuh perempuan yang ajnabiyah, yang dewasa, kanak-kanak lelaki ini batal tak wudu dia? Tak batal. Ataupun kanak-kanak perempuan sentuh lelaki yang dewasa, kanak-kanak perempuan ini umur dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia ada wudu, batal tak wudu dia? Tak batal wudu dia. Ini yang kita sebut tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu dia sentuh kanak-kanak yang umur 1 tahun, 2 tahun, ini tidak batal wudunya. Baik, yang kita maksudkan dengan batal wudu ialah dia sentuh dengan
ada dengan tanpa pelapis. Dengan tanpa pelapis. Kalau dia sentuh dengan pelapis, tak batal wuduknya. Dan yang kita masukkan dengan batal wuduk, dia sentuh dengan tanpa pelapis dengan menggunakan telapak tangan. Dia dengan menggunakan telapak tangan. Dan akan datang perbahasan dia tentang telapak tangan. Baik. Yang kelima, yang terakhir, iaitu masul farjil adami, menyentuh kemaluan manusia dengan menggunakan telapak tangan dan tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. Maka saya rasa yang ini dia ada perbahasan sedikit, yang agak masa yang perlu kita sebut tentangnya, insya-Allah masuk dah waktu. InsyaAllah kita akan bahas dia pada pertemuan yang akan datang. Yang ini yang paling akhirlah, iaitu menyentuh kemaluan manusia. So macam mana kalau dia sentuh kemaluan haiwan, misalnya contoh, kalau dia sentuh dengan telapak tangan, macam mana kalau dia sentuh dengan belakang tangan ataupun dengan celah-celah ni, hukum syarak. Dia sentuh pada kemaluan, bahagian mana yang batal, bahagian mana tak batal. Itu dibahaskan oleh fuqaha. Dan kena mengaji dan tak boleh main kerana hukum syarak. Kalau tak tahu padanya, tak tahu hukum bila batal, bila tak batal. Jadi sampai di sini, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebut. Aqulu qawli hadza, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.